Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Zul yang begitu lama tak jumpa, berapa tahun dah bersuara kembali, dan tidak lupai sekian semua ahli Jurukuasa Surau Nurul Ihsan dan serta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita baru sahaja menunaikan solat subuh secara berjamaah. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lagi peluang. Dia berikan kita kesihatan dengan panjang umur, duduk dapat lagi dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Moga-mogahan insya-Allah menjadi saksi sebagai bekal kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan hormati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini tajuk tazkirah saya, perkongsian ilmu saya adalah berkaitan iaitu kelebihan orang yang membayar zakat dan keburukan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kan? Tajuk kita ni dia kena apatah lagi nak ujung tahun ni, dah masuk ujung tahun. Kan? Bila dah masuk ujung tahun ni, sedia maklumlah. Kan? Bagi orang yang cukup pendapatan dia, gaji dia 1,500 ke atas, dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan satu kitab sebagai dalil, sebagai rujukan, iaitu seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang mengarang kitab ni adalah bernama Al-Lawaqit wal Jawahir fi uqubatil ahlil kabair. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab ni yang mana Syekh ni bagi tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tersurat pada pintu syurga. Mana tersurat ni telah tertulis di pintu-pintu syurga. Ni bukan saya bagi tahu, ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan kena dengar elok-elok ni. Tuan kena dengar elok-elok, kena hadam betul-betul. Yang dak abad main ni siapa dah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, bersua muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, melainkan para sahabah. Bila sebut sahabah, nak bagi tahu sikit. Sahabat ni tuan-tuan kena faham, sahabat ni dia ada dua kategori. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada dua kategori sahabat. Sahabat yang pertama dinamakan sahabat yang kabirun. Sahabat yang pertama dinamakan sahabat yang kabirun. Apa dia sahabat kabirun? Sahabat kabirun adalah sahabat yang besar-besar. Sahabat yang besar-besar. Sahabat yang besar-besar itu siapa dia? Yang cukup mahsyur lah. Yang 4 orang ni, yang cukup masyhur, 4 orang yang menjadi khalifah
Sunan Al-Ghazali, sahabat ada dua kategori. Sahabat ada dua kategori. Yang pertamanya sahabat yang besar, kabir, dan sahabat yang besar, yang cukup masyhur. Yang dia orang ni, empat orang ni tuan-tuan, yang telah menjadi khalifah. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Ni empat orang ni tuan-tuan adalah sahabat yang kabirun, sahabat yang besar-besar. Ada pun sahabat yang saghirun, sahabat yang kecil-kecil, ramai ya. Sahabat yang kecil-kecil ni apa dia? Dia tahu susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu susuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seumpamanya, sebagai contoh bagi tuan-tuan nak mudah faham, ada tak sini yang telah bergelar Tok Wan? Orang Kedah panggil Tok Wan kan? Ada dapat cucu tak? Bila kita bergelar Tok Wan ni, bila kita dah dapat cucu ni tuan-tuan, kita duk main tak dengan cucu kita? Main gurau senda apa semua. Kadang-kadang kita duk pakai kain pelekat, duk gurau-gurau, tiba-tiba terselak betih, sampai cucu pun nampak. Lebih kurang lagu tu. Maknanya sahabat yang kecil-kecil dia tahu dah. Bila dia tengok susuk tubuh Nabi ni, dia tahu bentuk betih Nabi lagu mana, apa semua lagu mana. Apa? Dia duk main dah. Pada kecil sampai ke besar dia tahu. Dalam. Ini sahabat-sahabat yang kecil. Ada pun sahabat yang kabir, dia tak boleh. Itu beza dia. Itu kena faham. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersurat pada pintu-pintu syurga. Maknanya tersurat, tertulis. Hai syurga. Hai syurga, wahai syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, haram atas orang yang kikir. Ini atas keburukan. Dia nak cerita orang yang tak mau nak mengeluarkan zakat ni. Haramkan atas orang yang kikir. Wahai syurga, haramkan, jangan bagi masuk orang yang kikir ni. Siapa dia? Apa maksud dia kikir? Kedekut bin Haji Bakil tu saya tambahlah. Semua hidup tak mau nak mengeluarkan zakat, semua hidup tak mau nak berinfak, semua hidup tak mau nak bersedekah, semua hidup tak mau nak berwakaf. Cukup rugi. Tapi tak ada lagi kot tahu tu kan. Maknanya jangan sampai kita ni tuan-tuan tak mau nak buat simpanan kita yang cukup kekal dulu, kini dan selamanya. Duit yang ada kita hari ni belum tentu lagi bukan duit kita. Walaupun kita duk berasa duit kita. Tuan-tuan duk berasa duit tuan-tuan. Di Maybank, CIMB Bank, Engro Bank, RHB Bank. Duit yang ada kat tuan-tuan sekarang ni, dekat bank sekarang ni, mungkin ada yang lebih puluh ribu. Nampak dah boleh keluar ke WSP ni? Boleh keluar ke belum ni? Duk berasa kita punya dah. Tapi belum tentu lagi. Milik kita punya apa dah? Yang kita bersedekah, berinfak, wakaf, apa semua itulah milik kita yang sebenar-benarnya. Ni tuan-tuan ni. Sampaikan di sana esok, fa'as-saddaqa. Fa'as-saddaqa ya Allah. Balikkan aku atas dunia, aku nak bersedekah ya Allah. Aku nak bersedekah. Sana tak boleh dah tuan-tuan. Waktu bila nak bersedekah ni, masa ni lah nak rebut, nak bersedekah, nak apa ke, ni lah masa ni lah nak pulun sehabis baik mungkin. Bari dapat lebih kurang masa lagu tu. Dapat duk pencen, ambil separuh, lain tu infak. Sebab tu tuan-tuan kena ingat dalam kitab Tajul Urus, seorang syekh ni bagi tahu, sekiranya umur kamu telah mencecah 40 tahun ke atas,
Sekiranya umur kamu yang duk mencecah 40 tahun ke atas. Ni depan saya ni semua muda-muda lagi, tak ada 40 tahun sampai 40 tahun. Ada 50 tahun. Maknanya bila dah lebih 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita di umat Nabi SAW, tuan-tuan, tak ada yang lebih umur orang sampai ratus-ratus tahun. Tak ada yang sampai umur ribu-ribu tahun. Tak ada, tuan-tuan. Umur yang singkat. 60 lebih, 70 lebih. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pinjam kita sah. Bila dah keadaan lagu tu, maknanya standby lah. Jadi Musonah ni berkata, siap siaga. Jangan duk banyak seronok. Tu Syekh tu bagi tahu dalam kitab Tajul Urus. Jangan duk fikir lagi dah bisnes sana, bisnes ini. Maknanya laburkan duit tu, buat pulun sebaik mungkin, bagi rapat dengan sedekah, dengan wakaf, dengan apa dia semua. Kita dah buat pula kat mak kita. Mak kita dah buat pula wakaf pada ayah kita. Ini tuan-tuan. Di akhirat esok, sana esok, tuan-tuan akan nampak apa yang kita sedekah. Banyak mana yang kita sedekah, banyak itulah. Sampaikan orang ni kata, fa'as-sadaqah. Ya Allah, aku nak sedekah balik, ya Allah. Aku nak sedekah balik, ya Allah. Tak boleh dah. Ini tuan-tuan. Tak ada lagi orang yang bersedekah, berinfak ni apa semua, fakir, miskin. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ni Nabi SAW dah tersurat, dah tertulis bagi orang yang tak mau nak mengeluarkan zakat, pintu syurga bagi tahu diharamkan. Orang lagu ni. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Lagi. Dan orang yang meninggalkan zakat, tak mau nak mengeluarkan zakat. Zakat ni banyak. Zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat apa semua, zakat ternakan. Bila sebut zakat, tuan-tuan boleh nak urusan Mahat Tahfiz Al-Quran saya ada buka Mahat Tahfiz perempuan Lil Banat Bukit Awi, telah merupakan baru saja dilantik dalam bulan apa saya lupa dah, dalam bulan 8 sebagai ejen lembaga zakat dari Kedah agama Islam sah. Tuan-tuan nak bayar zakat boleh, resit kita keluarkan, pelepasan cukai apa semua boleh. Kalau malas nak pergi LLHDN, amai Mak Tafi saya. Mak Tafi saya dipantau oleh lembaga zakat. Cukup time kena audit, kena piantar. Ini tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi. Dan orang yang dayus. Syurga yang keduanya, orang yang tak mau, orang yang kedekut, kikir, tu diharamkan masuk syurga. Nama dah ditulis dah. Yang keduanya siapa dia? Orang yang dayus. Diharamkan masuk dalam syurga. Nama dah ditulis, dah tersurat. Siapa bagi tahu? Kitab bagi tahu, bukan saya bagi tahu. Dalil ni dalam kitab ni. Dalil daripada Syekh Abdul Wahab Syarani ni. Dayus, bila sebut dayus kena faham. Yang duk main ni kuliah subuh ni semua orang bakal khalifah ni, semua khalifah ni. Bukan bakal lah, dah khalifah dah. Ketua keluarga dah. Ada anak lelaki, ada anak perempuan, tolong sama. Tengok anak perempuan kita lagu mana, okey ke tak okey, bini kita lagu mana, okey ke tak okey, tuan-tuan. Jangan takut esok dia tuntut bagi rapat sehabis-habisan esok, di akhirat esok. Nama pula zaman lah, tuan-tuan, tak sama macam zaman kita dulu ni. Zaman yang cukup mencabar, tuan-tuan. Kerana ni lah, handset ni tak salah nak guna handset, tak salah nak bagi anak perempuan guna handset. Kerana WhatsApp
Tengok-tengok dah bersih dalam dah. Betul tak? Keluar dalam berita TV3. Baru kenal. Budak tu umur 70 tahun, kawan tu umur 20 tahun. Tuan-tuan. Keluar. Tengok dah 8 bulan dah. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Betul cikgu? Dalam berita TV3. Tuan-tuan takkan tengok berita kot. Borok sungguh, tuan-tuan. Kita ada dapat maklumat. Berita TV3. 17 tahun. Budak lelaki tu dapat 20 tahun. Sekali tengok. Dah 8 bulan dah. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ni takut. Tolong jaga, tuan-tuan. Tolong jaga. Jangan sampai kita digelarkan dayus. La yadkhulul jannah. Orang yang dayus tidak akan masuk ke dalam syurga, tuan-tuan. Ni. Tu kena ingat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kedua. Iaitu dia mengetahui akan isi rumahnya. Dia tahu keadaan rumah dia. Tuan-tuan duduk dalam kawasan taman, ada duduk dalam kawasan kampung. Tengok dalam keadaan rumah kita. Ada besar, ada kecil. Keluarga kita banyak mana? Anak kita ramai mana? Tengok, bagi jaga. Baiti jannati, rumahku, syurgaku. Jangan jadi sarang maksiat. Pesan pada anak, ayah nak keluar ni. Pesan pada bini, tolong tengok anak elok-elok, abang nak pergi keluar ni. Orang tak kenal jangan bagi masuk. Anak kita kalau nak buat kerja rumah ke, ulang kaji ke apa semua ke, tak kira laki ke. Kalau laki, jangan. Nak mula rajaah ke apa semua ke, jangan nak pandai-pandai bagi masuk dalam rumah. Kalau dia nak murajaah ke, panggil kawan dia perempuan. Kalau lelaki, abang tak benarkan. Itu bau kutu keluarga. Ni sampaikan ada bila anak nak murajaah, budak lelaki main, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Saya anak kawan pakcik. Satu kelas. Kami nak ulang kaji ni bulan 3. Ni contoh saja buat rekod lah. Cikgu mengajar. SPM ni lah. Bulan 3. Ni nak murajaah ni, ulang kaji sikit dengan anak pakcik. Tak apa, boleh. Masuk. Ni saja rekod ni, tak ada kena-mengena no. Masuk. Nak murajaah kat mana? Kalau boleh kat dalam sikit lah. Segan ni main depan-depan makcik ni. Contoh. Ini mak ayah tak ambil berat. Ikut korang lah nak murajaah mana pun. Pakcik tengok hang ni bagus ni. Boleh ikut buat menantu kot ni. Walaupun tak akad nikah lagi ni. Tolong tengok-tengok lah anak pakcik tu. Contoh. Tolonglah tengok-tengok, jagalah bagi elok. Tak apalah, pakcik bagi amanah kat hang. Selesai, selamat. Ayah you bagi amanah kat I. Dia tak? Belajar tak habis lagi. Contoh. Itu nak menunjukkan ayah tu bagi kepercayaan kepada I tu. Ayu lah. Subhanallah, tuan-tuan. Ni kita takut dan bimbang. Maknanya Rasulullah Nabi beritahu, iaitu dia mengetahui akan isi rumahnya. Dalam masa sama ada orang buat berzina. Tolong jaga, tuan-tuan. Kuliah juga. Kerja juga. Kuliah juga, kerja juga, tuan-tuan. Pergi kuliah maghrib. Main COVID lah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan main seorang lah. Orang perempuan tak ada. Sebelum COVID, kita main bawa bini. Tinggal anak kita kat rumah. Kod lah lepas ni, COVID dah habis malah, tahu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Amin, tuan-tuan, jangan senyap ya. Kod lah lepas ni COVID dah habis, dah semangat ni, hazam ni betul-betul ni. Jom bawa bini bonceng naik motor. Tinggal anak kita, anak dara kita kat rumah. Kena jaga-jaga, tuan-tuan. Kawan saya seorang ustaz kerja bahagian hospital Kulim. Dia bahagian agama lah. Anak luar nikah ni tak larat lah. Betul, tuan-tuan.
Berapa banyak majoriti anak orang Melayu kita? Umur 17, 18, tak habis lagi SPM. 17 dah ngata dah dengan budak lelaki tu dah. Kenal dengan benda ni tuan-tuan. Macam-macam datang duk dalam ni. Instagram tak Instagram, Telegram tak Telegram, WhatsApp apa semua, Facebook apa semua. Allah Rabbi, takut tuan-tuan. Ni tolong jaga. Mak ayah pergi kuliah, dia panggil je budak jantan tu. Mak ayah tak ada lah, mak ayah datang. Ni bukan saya cerita, ni ustaz tu cerita. Ni bukan saya saja reka, kisah benar tuan-tuan. Mak saya tak ada dah, mak ayah tak ada dah. Mai lah. Mak ayah pergi kuliah maghrib, dia datang. Tu dia. Tuan-tuan, dia tahu dah mak ayah dia balik pukul berapa, apa semua pukul berapa. Sekali tengok dah berisik dah. Awak lah muntah-muntah, duk muntah-muntah ni. Duk wet. Sekali cek, dah ada dah. Allah, ni kita takut dan bimbang tuan-tuan. Ni fakta. Sahabat saya ustaz, dia duduk kerja tu hospital Kulim tu, di bahagian biro agama lah. Duk rujuk macam mana ni ustaz ni, anak saya ni macam-macam kes. Allah, sedih. Ni tuan-tuan ni. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sama, musannaf bagi tahu, dia tahu dah keadaan isi rumah dia. Ada pula orang buat yang berzina, dia diam. Ni syurga haram. Masukkan dia ke dalam syurga. Dah tersurat, dah tertulis. Ni tuan-tuan baik. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, barang siapa mengeluarkan zakat. Ni kelebihan pula untuk orang nak bagi tahu orang keluar zakat ni. Barang siapa yang mengeluarkan zakat, harta cukup dengan manis hatinya. Siapa yang keluarkan zakat harta dia dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan cukup rasa hatinya. Apa makna? Dengan manis muka, dengan keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa dia akan dapat? Dinamakan pada dia pada langit. Dinamakan akan dia pada langit. Langit tuan-tuan banyak. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit kompak, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Tuan-tuan biasa tak pergi naik langit? Biasalah ustaz, tengok awan dia lah. Pergi buat umrah, pergi buat haji. Betul tak tuan-tuan? Tu. Saya baru balik Mesir bulan 6 tahun lepas. Pergi sambung belajar taklah, pergi ambil sanad. Tengok naik kapal terbang antarabangsa tu, Arab Saudi tu, tengok langit awan, subhanallah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit ke berapa ni? Pilot tak bagi tahu. Sekarang ni kita berada langit yang ketujuh. Pilot tak bagi tahu tuan-tuan. Naik-naik, sekarang ni langit yang pertama, langit yang kedua, langit ketiga, langit keempat. Ada apa macam tu cikgu? Tak ada lagi dah. Tak ada tuan-tuan. Orang Negeri Sembilan kata apa? Jangan nak temberang lah kau. Jangan membongak lah, jangan. Tak ada mana dah bagi tahu. Naik-naik tu senyap je. Berapa jam? KLIA sampai ke Kairo. Mula-mula sampai turun ke Jeddah tu. Transit pula, tukar pula, pergi Kairo. Tuan-tuan. Subhanallah. Tengok subhanallah ciptaan. Naik langit. Jadi, siapa yang mengeluarkan zakat dalam keadaan suka, ikhlas lillahi ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, apa dia akan dapat? Dinamakan akan dia pada langit dunia ini. Soal langit dunia ni, Masya Allah, tabarakallah. Buntung sungguh siapa orang yang mula zakat ni. Bulan 12 tak habis lagi ni. Cepatlah. Nak main zakat mak tafi saya mai.
Kan? Dinamakan pada langit dunia ni apa dia? Iaitu orang yang mulia. Subhanallah. Dituliskan dia ni, si Fulan ni, wahai para malaikat, tuliskan dia termasuk golongan orang-orang yang mulia. Subhanallah, tuan-tuan. Orang yang mulia. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kena ingat, kita keluar, tuan-tuan dan saya di luar sana, kita keluar adalah tempat yang mulia ke tempat yang hina? Nak tanya. Kita keluar tempat yang hina, tuan-tuan. Ada siapa yang keluar tempat yang mulia? Tak ada, tuan-tuan. Semua keluar ke tempat yang hina. Bila dah kita keluar di tempat yang hina ni, tuan-tuan ni, kena ingat, minta pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pula esok ni, ya Allah, kau pandang pula aku dengan keadaan sehina-hina, ya Allah, ya Allah. Tu. Ni kita takut dan bimbang. Kan? Dah kita keluar tempat yang hina, jangan pula dihina pula lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naklah dipandang mulia, ya Allah, pandanglah aku pandang mulia, ya Allah. Nak dapat kemuliaan Allah apa dia? Ni. Di akhirat esok nak dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Keluarkan zakat, sedekah, wakaf. Bila sebut wakaf, cuba jadi macam Sayyidina Osman bin Affan. Beli je telaga orang Yahudi tu. Wakaf ni, subhanallah, sampai kelar. Tuan-tuan, di Melaka. Siapa sini orang Melaka? Adik-beradik orang Melaka, angkat tangan. Ulau melingkau di atas pagar. Dak hawau. Tahun 1991. Ada seorang tua ni. Dalam rumah dia, tuan-tuan, ada ayat telaga. Ayat telaga duk tarik tu kan. Sebelum dia meninggal dunia, dia wasiat. Sebelum aku mati, aku meninggal dunia, kalau aku mati esok ni, ayat telaga dalam rumah aku ni, aku wakafkan. Bagi tahu pada orang kampung ni. Ambil lah, nak guna ke, nak apa ke, ambil. Yang aku wasiat siap-siap ni. Sampai kelar orang duk guna, tuan-tuan. Untung tak? Untung sungguhlah. Dia ikut macam tingkah laku Osman bin Affan. Masih lagi orang duk guna lah ni. Ni tuan-tuan ni. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah dapat lah abuan dia. Kita fikir masing-masing sendiri ya. Apa yang kita nak wakafkan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik insya-Allah kena rebut. Baik, tu pada langit. Soal langit dinamakan orang yang mulia. Dan pada langit yang kedua, bagi orang yang mengeluarkan zakat ni lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada langit yang kedua dinamakan akan dia orang yang buat taat. Pada langit yang kedua dinamakan akan dia termasuk golongan orang yang berbuat taat, buat kebajikan, buat benda yang baik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada langit yang keempat dinamakan itu pada langit keempat. Pada langit yang keempat dinamakan akan dia orang yang berbuat bakti. Orang yang buat bakti, kebaikan. Buat kebajikan, banyaklah. Dan pada langit yang kelima dinamakan akan dia orang yang diterima ibadahnya. Subhanallah, tuan-tuan. Paling istimewa muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tergolong umat yang paling istimewa, kita jaga sebaik mungkin. Gunakan peluang, ruang yang ada ni sebaik mungkin. Insya-Allah. Itu pada langit yang sesungguhnya diterimakan ibadahnya. Kita pun tak tahu ibadah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi. Dan pada langit yang ketujuh
Pada langit yang ketujuh dinamakan akan dia orang yang diampun akan sekalian dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Pada langit yang ketujuh dinamakan akan dia orang yang diampunkan akan sekalian dosanya. Allah Rabbi, tuan-tuan. Dosa kita banyak mana, tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Aku dosa banyak, ya Allah. Cakap dalam hati lagu tu. Kan? Tiba-tiba jaga tengah malam. Kan? Iklan sikit lah. Kan? Sama-sama lah kita ni, termasuk saya lah. Kita jaga tengah malam. Bangun solat tahajud. Pukul 5 ke. Kan? Bangun awal. Lah subuh lambat. Betul tak? Pukul 5 boleh buat solat tahajud. Mana tahu tiba-tiba terjaga, cakap dalam hati tu, ya Allah, aku dosa banyak, ya Allah. Ya Allah, aku dosa banyak, ya Allah. Aku dosa banyak, ya Allah. Ni tuan-tuan. Kan? InsyaAllah. Kan? Allah tahu, Allah dengar. Jadi tuan-tuan, apa dia? Dia ampunkan sekalian dosanya. Fikir balik dosa kita banyak mana? Zaman-zaman jahiliah kita dulu ni. Zaman-zaman lampau kita dulu ni, tuan-tuan. Betul tak? Zaman Pok Yeye dulu ni. 60-an pakai seluar-seluar bawah labuh dulu ni. Allahu Rabbi, kan? Ni tuan-tuan ni. Umur 16 dulu kita buat apa? Umur 20 dulu apa yang kita buat? Umur 30 dulu apa yang kita buat? Dah kahwin baru berubah. Dah kahwin dapat anak seorang baru kau ada kau pakai kopiah. Baru nak main masuk tangga masjid, tangga surau apa semua, baru nak kena berjinak dengan ahli jawatan kuasa masjid. Dulu, Masya Allah, saya ni Ustaz, beruang saya ni. Lah, saya ni baru jadi orang. Dulu saya ni Ustaz beruang. Tu saja ekor lah. Kan? Saya dulu ni Ustaz, 1 KL kena habis saya dulu ni. Bukan KL gangster lah, tapi Cina-Cina memang kenal saya. Lebih kurang bahasa lagu tu. Okay, hebat. Kan? Dulu saya ni Ustaz, Allah, amal 1 pinggang. Wah, tu dia contoh. Kan? Amal 1 pinggang kenal ramai Ustaz, tapi tak pernah lah buat benda-benda kotor ni. Tak ada lagi lah. Tapi amoy cak tu cik, amoy belah KL kenal ramai saya. Umur saya 40 baru saya nak ni Ustaz. Alhamdulillah lah, nasib baiklah Allah Subhanahu Wa Taala tu sayang saya Ustaz, beri saya ni peluang lagi. Ni tuan-tuan ni. Perubahan manusia ni ada kenangan masing-masing, termasuk tuan-tuan, termasuk saya. Bukan manusia ni lahir tu jadi pandai tu tak ada yang sempurna, tuan-tuan. Ada buat silap. Kesilapan ada. Manusia ni tak lari daripada kesilapan. Tara duk baik pun ada masa lagi buat silap. Ni tuan-tuan, yang momen tuan-tuan. Tak sempurna kita ni. Tara dah okey pun ada buat silap. Yang momen. Apa ni Ustaz main lewat ni Ustaz? Ustaz pun kena marah. Ustaz nak mengajar kena main awal. Ustaz main lewat ni. Bukan saya lah, ada berlaku satu kes lah. Seorang ahli jawatan kuasa masjid belah Kedah kat lah, tak mahu nak sebut masjid mana. Sekali tuan-tuan pergi tanya mereka pula. Saya pergi kuliah subuh. Habis kuliah subuh, mereka ajak saya makan. Jom Ustaz, kita pergi makan. Saya nak ambil Ustaz. Cukup kan? Cukup. Dia bagi je bungkus saja buat balik rumah. Ni ada seorang Ustaz main lewat. Dah tahu main jauh, main lah lewat. Main lah awal. Main awal sikit. Nampak? Taruh Ustaz ngajar pun ada buat silap. Tak lari kepada kesalahan. Tak apa Ustaz, kami ahli jawatan kuasa ni berilah peluang. Sampai 2-3 kali. Ni bukan kuliah jemputan, ni kuliah bulanan. Kita tahu dia duduk jauh. Kita tahu tempat dia nak keluar tu sesak. Kalau keluar mesti jam waktu petang-petang ni. Kena keluar awal lah. Kita beri peluang. Main-main
Orang nak habis syak pun sampai. Habis syak pun nak sampai lagu tu. Kalau lagu tu lagu benar cikgu. Kan? Kami pun buat musyarat. Buat musyarat macam mana ni ustaz ni? Walah kita ni lah. Kan? Pasal ni, tuan-tuan. Tapi ustaz lain. Nampak tuan-tuan? Ni tuan-tuan ni. Kan? Muslimin yang mengatakan, tahu ustaz mengajar, ada buat silap. Ada buat kesalahan sikit. Ni maknanya manusia ni tak lari daripada kesilapan. Baik, muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, barang siapa yang tiada mengeluarkan zakat pada hartanya. Ni nak bagi tahu pula lain. Barang siapa yang tak ada keluarkan zakat hartanya, dia tak mau nak keluar. Dia genggam ni, lebih kurang macam Korun. Tu dia. Jangan jadi pula macam adik-beradik Korun. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Mesir. Saya pergi Mesir, pergi belajar. Pergi belajar, pergi ambil sanad. Dah lah pergi ziarah tempat Korun tu. Istana Korun. Yang dia megah-megah, lalah makin rendah. Dah terkambus lah. Tasik. Dulunya padang pasir. Lalah sekali, saya jadi tasik lah ni tuan-tuan. Maknanya banyak sungguh harta Korun. Kita ambil sebagai ibrah, sebagai motivasi kita, sebagai muhasabah kita. Kekayaan apa semua adalah milik Allah, bukan milik kita. Jangan jadi macam Ahmad Al-Bab. Kekayaan rumah tangga bukan milik Tuhan, milik bapa. Ni tuan-tuan ni, jangan jadi sombong, jangan jadi tak kabur. Sekejap saja Allah Subhanahu wa taala nak tarik balik. Ni tuan-tuan ni, nak jadi kaya silakan jadi kaya, nak jadi jutawan silakan jadi jutawan, nak buat bisnes silakan, tapi kena pandai. Jadilah harta, jadilah orang kaya yang dermawan. Ni tuan-tuan duduk dalam kawasan taman ni. Ada orang jutawan, alhamdulillah. Kalau ada bil api, bil elektrik, tak apa, aku bagi, aku support. Masya Allah. Untungnya ada orang kaya tak? Untung. Bil api, elektrik, surau, aku support, aku bayar. Untung sungguh. Saham kekal dia tuan-tuan. Kalau aku mati esok, aku akan wasiat kepada anak aku. Ayah tak ada, sambungkan. Apa ayah buat, kau sambung. Ini tuan-tuan ni. Muslimin yang dimati Allah. Sebab tu surau kalau boleh buat satu khas tabung. Saya tengok tak ada lagi ni surau ni, Nurul Ihsan buat satu tabung hawa dingin, bil api elektrik. Tuan-tuan, keluar tu. Mudah-mudahan kot ada orang nak menginfak untuk dia buat sebagai infak bulanan. Berapa? Duk guna setiap hari. Lampu, kipas, aircon. Ni tuan-tuan ni. Buat satu khas tabung hawa dingin, elektrik dan aircon. Bil api. Sajalah api cadangan lah. Kalau nak buat lah. Ini tuan-tuan ni. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tu dah. Jadi Musanah beritahu, dan barang siapa tak ada mengeluarkan zakatnya pada hartanya, dinamakan akan dia. Pada langit dunia ini orang yang kikir dinamakan lagi. Pada langit dunia ini siapa tak mengeluarkan zakat, orang yang kikir apa dia? Orang yang kedekut. Tuan-tuan baik. Dan pada langit yang kedua, dinamakan akan dia orang yang hina. Siapa tak mau nak mengeluarkan zakat, dinamakan akan dia orang yang hina dengan sehina-hina ni. Ini ingat, dahlah kita ni keluar di atas muka bumi ni, kita keluar tempat saluran yang cukup hina. Kajian bukan di tempat cukup mulia. Janganlah pula lagi dipandangkan hina lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kena ingat. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu. Lagi orang tak mengeluarkan zakat ni apa dia?
Dan lagi pada langit yang ketiga dinamakan akan dia orang yang memegang hartanya yang wajib. Nah, pada langit yang ketiga, lagi saya akan bagi tahu. Dinamakan akan dia orang yang memegang hartanya dengan wajib. Maknanya apa dia? Dia tak mau nak lepas. Pegang wajib ni, dia genggam ni macam tak mau lepas. Dia sayang duit tu. Dia sayang. Ni saya ada buat tabung tu. Tu ada tabung. Lagi keluar lagi, tengok dalam kocek. Alamak, 50, 10 singgit. Dia nak bagi mana? Sebab salah. Dia tak mau, dia genggam tu. Dia sayang nak bagi keluar 50. Jangan sampai lagi kita ni aniayakan diri kita. Zalim ni banyak tuan-tuan. Zalim ni kalau dia tahu benda baik dia tahu, dia nampak tabung, tapi dia tak mau nak bersedekah, tu makna dia dah menzalimi diri dia. Dia dah zalim diri dia sendiri. Duit bukan tak ada, duit ada. Sekejap lagi boleh cucuk. Saja rekor lah. Kan? Dia dah zalim diri dia, dah naya diri dia. Jangan sampai begitu. Baik. Muslimin yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tu maknanya dia genggam. Dia tak mahu nak lepas. Macam Qarun lah. Macam Qarun. Tara Allah Subhanahu Wa Taala berikan bala apa semua, bergogar bumi apa semua, Allah tenggelamkan dia punya istana dia. Duk sebut-sebut lagi harta aku, harta aku, harta aku. Sampai dia tenggelam, kena kambih, ditelan oleh bumi. Jangan bermain dengan kehebatan Al-Qahhar ya Jabbar, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni Allah tak bagi bala seperti mana bala-bala umat-umat yang terdahulu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan bala apa dah? Allah menghantar Covid. Benda tak nampak. Sampai hari ni tuan-tuan dengan saya bertutup pakai purdah hari ni. Pergi mana bertutup, pergi mana bertutup. Sabar je lah. Masuk surau, masuk masjid, nak kena scan tot-tot. Bila nak habis benda lagi ni? Kena sabar banyak. Ni sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang mana ada yang berakal, fikiran waras apa semua, tak mau nak sedap juga, tak mau nak sedap juga, tak tahu tuan-tuan. Tak mau nak ikut Islam juga, tak mau nak ikut ulama juga, tak tahulah. Standby lah, apa pula bala lagi selepas ini akan Allah Subhanahu Wa Taala nak main hantar pada kita. Ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bertutup hari ni. Nak pergi bank kena beratur. Lambat tak? Lambat. Masuk kedai makan nak kena scan. Leceh lu ni. Mayang nak kena ni. Sampai pemandu ambulans tu pun meninggal dunia. Kerana apa? Dia pakai benda ni. Sekali cek, kawan tu memang ada sesak nafas. Sesak nafas ke apa? Semput ke apa? Tak tahu. Kalau silap tak tahu betul kan. Adakah apa ni cikgu kan? Dah lah dia kena tutup apa semua tuan-tuan. Panas tu. Ulang alik ambil pesakit Covid. Ulang alik. Letih apa semua. Meninggal dunia. Subhanallah. Kesian. Barisan hadapan. Muslimin yang membaca Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya tanya, kenapa tak tutup? Tutuplah. Wah, rimah Ustaz. Tutup manjang. Kan? Ada tuan-tuan ni. Kan? Sabar banyak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala beri bala bukan kena satu tempat tu. Habis semua satu dunia. Allah Subhanahu Wa Taala ada. Sebab tu kena sedar, kena beringat. Jangan main dengan kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi benda ni Covid dah. Ni start bulan 3 tuan-tuan, dah berapa bulan dah? Setahun dah. Setahun dah tuan-tuan ni. Macam-macam kluster tu ada. Kluster longkang, kluster bunga, kluster tu. Allah Rabbi tuan-tuan. Ini sebagai peringatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah main hantar lagu ni, manusia nak menunjukkan pentingnya nyawa.
Nyawa penting sungguh, jangan. Tak mau mati. Wah, tak mau mati. Tapi apakah daya? Sebut saja manusia, kena ingat manusia tu kalau nak ikut, kalau nyawa tu milik dia sendiri, dia tak mau mati. Tak mau mati dah. Dia nak hidup selama-lama. Kan? Kalau boleh, abang nak hidup berapa tahun? Kalau abang nak hidup berapa tahun? 200 tahun? Kan? 300 tahun? 270 tahun cukup lah dia tu. Tapi apa kan daya? Nyawa tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cukup time, pergi. Qarun, Haman, Firaun, apa semua, pergi tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Tak ada. Mana milik kita? Kan? Tak ada milik kita tu. Terkujur badan, berselimut putih. Tak ada lah ustaz tu. Saya tak kerti pandai menasyid. Kan? Tuan-tuan, yang berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sekarang ni kita duk tempuh alam dunia lagi, banyak lagi nak tempuh lagi ni tuan-tuan, bukan senang ni. Alam rahim, alam kandungan kita dah tempuh lah, alam dunia ni segala alam ni, ada alam kubur, alam barzah, banyak satu demi satu tuan-tuan. Persiapan kita, bekalan kita banyak mana dah. Kan? Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kita tak tahu bila, pukul berapa, jam berapa, tempat di mana, walaupun duduk dalam qaryah Padang Serai, Surau Nurul Ihsan, tak tahu bila. Ni berapa banyak orang mati mengujud. Habis sembahyang subuh, pensan jatuh. Alhamdulillah lah, mati dalam keadaan tempat yang bagus. Mundur lagi, umur 40. Saya mengajak Cikgu Zul, Masjid Al-Amin Sungai Dua, Cak Kotiau telur basuh. Nama orang beli Cak Kotiau telur basuh. Kan? Tukar lah sikit, dah ada tukar lah. Cak Kotiau telur ayam dibasuh. Ni Cak Kotiau telur basuh, orang masuk pun air. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, umur 50. Ni cikgu buat left apa ni? Left. Left. Orang jemaah bagi tahu. Masa tu kuliah subuh. Tuan-tuan, bila kuliah subuh tuan-tuan, Masjid Al-Amin ni besar, panjang. Setengah orang bila kuliah subuh, dia suka duduk put tempat gelap-gelap. Nasib baiklah Surau Nurul Ihsan ni tak ada put tempat gelap. Dia duduk belakang tu seorang tuan-tuan. Sekali dia tengok habis kuliah subuh apa semua, dia jatuh rebah itu. Ingatkan orang tidur. Orang lain pun duduk depan, dia seorang duduk belakang. Jadi siapa yang duduk belakang tu jangan belakang sangat, main duduk depan. Jadi apa-apa jadi sekejap lagi payah. Lagi satu nak peringat, kalau mana yang duduk lena tu tolong kejut. Kelui-kelui dia sama. Okey ke? Okey. Kan? Lagi je buat dia tidur pergi terus. Kan? Lagi satu pula masalatun, nak panggil Tok Imam. Sebaiklah Tok Imam dekat. Ustaz Kamal, betul? Ustaz Kamal. Berjenazah ada. Nak kena lagi sewa berjenazah. Ni tuan-tuan ni. Orang ingatkan dia tidur lena, sekali tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhan. Tapi alhamdulillah mati meninggal dalam selesai sembahyang solat subuh, selesai sembahyang sunat subuh, selesai pula dengan kuliah majlis ilmu. Ada lena je ni. Oh, tu dia. Subhanallah, mati mudah sungguh. Tengah orang mati dalam keadaan kan. Waktu tuan-tuan mati sakaratul maut ni sikit lah. Kan? Kita manusia ni bila jasad keluar daripada tubuh, roh ni keluar daripada tubuh, dua pilihannya, sama ada malaikat rahmat, malaikat maut. Malaikat, siapa orang yang roh ni buat tarik keluar oleh malaikat rahmat, alhamdulillah.
Masa tu malaikat maut dia tengok lah. Dia hanya memerhati. Yang kacau ni kerja aku. Lebih kurang bahasa sembang lagu tu lah. Ni kerja aku ni, orang biman ni. Malaikat maut dia perhati je. Tapi sakit tu sakit sekejap. Sakit tu sakit sekejap. Macam bapak mertua saya, alhamdulillah tuan-tuan. Genap umur 70 meninggal. Bapak mertua saya pencen askar. Dia darah tinggi, kencing manis apa semua. Sebelum meninggal tu, dia meninggal Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat dia kebumikan. Masya Allah, tabarakallah. Hari Rabu tu dia pergi dusun durian dia kat Sungai Tengah. Bapak mertua saya banyak dusun durian. Kalau musim durian tak larat makan durian lah. Petang tu dia pergi. Sekali dia pergi, mak mertua saya cakap, terpijak paku. Orang kencing manis ni cikgu, faham lah. Lambat sikit, kalau pergi hospital cek, kalau biak lagu tu melarat lah. Bila pijak paku ni tak rasa apa, okey, balik rumah cek sikit aku. Kan? Mai petang lain macam dah. Ialah kencing manis, darah tinggi apa semua dalam masa sama, dialisis, cuci buah pinggang. Lepas tu Khamis tu, tuan-tuan, petang tu dia dah ni dah. Macam dah. Dia cakap dengan dia, Faizal, panggil Milan, main ambil ayah. Petang lepas asak tu. Malam, silap, malam. Tuan-tuan, panggil Milan. Hospital Gulim, masuk zon merah. Lama. Saya pun cakap dengan bini saya, siapa abang balik dululah. Mata pun mengantuk ni. Kan? Zon merah duduk lama. Tengok pukul jam, masa tu saya kat rumah 8.30. Bini saya telefon, bang, ayah tak ada dah. Innalillah. Ini hari apa? Hari Jumaat. Masya Allah. Hari Jumaat. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa tu bapak mertua saya, anak dia ajar dia, ayah mengucap. Subhanallah tuan-tuan, ayah kata apa? Angkat tangan. Macam ni. Ada lagi kau orang mati dalam keadaan azab. La ilaha illallah. Kalau angkat tangan tanda lagu ni okey ke tak okey tuan-tuan? Okey ke tak okey ni? Okey. Subhanallah. Ini tuan-tuan ni. Amalan tu lah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu. Ni kita kongsi orang yang pergi cara baik. Ada amalan dia maknanya sepanjang saya duk perhati bapak mertua saya ni, walaupun dia suka tengok TV, bapak mertua saya suka TV, kalau petang-petang saya pergi jumpa dia, sembang-sembang, minum air kopi apa semua, tangan dia pegang tasbih, tengok cerita, tengok TV, tangan jalan. Itulah kelebihannya. Yang lebih apa amalan tu kita tak tahulah. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sikit lagi. Tak boleh pajak. Tu dah 7 berapa sekali jadi kuliah dua pula. Lagi kena maki pula lagi. Perut pun dah bunyi-bunyi ni. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada langit yang keempat, orang yang tak mahu keluarkan zakat ni dinamakan akan dia orang yang kena fitnah. Tu kena ingat. Dinama akan dia orang yang kena fitnah. Maknanya harta dia tak selamat. Orang buat fitnah pada dia, pada diri dia, pada keluarga. Duit banyak, nyombong. Lebih kurang lagu tu lah. Orang fitnah dia, duit banyak saja tapi kedekut dia tu. Orang tak pandang respect. Hidup tak kena. Lagi duit banyak, hidup lagi tak selesa. Mana? Kena fitnah. Jadi tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan, nak kaya silakan kaya, nak jadi jutawan silakanlah jadi jutawan, tapi jadilah kaya dan dermawan yang sebaik mungkin ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Macam isteri Nabi, sebelum dia wafat, Sayyidina Khadijah
Ya Rasulullah, kekayaan apa semua ke jalan Islam. Duit-duit tu gunakanlah kepada Islam. Ini tuan-tuan ni, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu. Nak dapat berjumpa, duduk dengan sahabat-sahabat Nabi, rapat dengan sahabat-sahabat Nabi, banyak-banyaklah berinfak, bersedekah. Terpulanglah, ikutlah qadar masing-masing. Muslimin yang dirahmati Allah, insya-Allah tuan-tuan. Jadi takat tu dulu. Mana baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana yang kurang untuk kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Saya kasar bahasa dalam masa sama. Saya untuk peringatan untuk diri saya, ayuh tuan-tuan, hidup mati perjuangkan Islam. Hidup mati perjuangkan Islam. Wasiatkan kepada anak, perjuangkan Islam. Kalau ayah tak ada, teruskan Islam, sokong Islam, undi Islam, pangkah perjuangan Islam. Saya bagi lepas atas dunia. Besok Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya saya, hang berjuang tak Islam? Sampai tak Islam? Jangan takut dan jangan gentar, tuan-tuan. Ikut Islam, ikut ulama. Al ulama warasatul anbiya. Jangan ikut pok-pok yang nak bersengkongkol dengan kafir-kafir nak menjatuhkan Islam. Tuan-tuan, jangan kita ikut macam Sarjan Hasan. Haji Hasan dah bakwai dah. Betul tak? Siapa dia? Buang tu. Sanggup pergi jumpa Kuta Jepun tu. Wah. Maknanya jawatan besar. 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 Ni. Dah elok duduk dalam perjuangan Islam, pergi keluar. Ni tuan-tuan ni. Kalau jawatan, lah kalah habis. Tu tonggeng habis dah. Ambil. Cukuplah 22 bulan. Cukuplah tuan-tuan. 22 bulan. Macam-macam. Duk. Jadilah. Ini sebagai peringatan kita. Kita bangkit balik. Tahankan balik. Dan dalam masa sama, kita ikut orang atasan, kepimpinan, tawalak. Apa yang Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, kita ikut. Tuan Guru, dia nak apa balik orang Melayu. Kalau semata-mata UMNO pun kena muhasabah sama. Jangan sombongkan diri. Apa yang berlaku di Perak, cukup. Rupa-rupa nak menteri besar, dah. Benda ni boleh sembang kedai kopi. UMNO, saya tolong, jangan bergasa berlagak lagi. Cukup muhasabah. Nak menteri besar, benda ni boleh sembang. Boleh sembang kedai kopi, boleh sembang adik-beradik. Minta dekat menteri besar Faizal Azumu tu, aku nak menteri besar, boleh tak bagi? Dia akan bagi punya. Ini pitong yang kawan tu. Dah elok Bumi Putera duk naik dah. Melayu sama Melayu dah. Orang kafir duk tepuk. Tu dia. Nasib baiklah kita ada sultan. Tuan-tuan, tak ada agung, pergi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, sebab tu UMNO dia tak boleh juga. Kalau semata UMNO, tak boleh. Dia kena satu kan. Lepas tu Tuan Guru dia pandai. Penyentuhan Ummah. Bapa kepala Penyentuhan Ummah, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia nak apa balik? UMNO dia tak ada kekuatan. Bersatu dia kena. UMNO dia tonggeng lah. Dia rujuk balik pada PAS. Sebab ni orang ini, orang Melayu, dia percaya sebab ada PAS. Tak ada PAS, pergi UMNO boleh pergi lagu tu lah. Tuan-tuan, PAS ni dah biasa dah. Tolak teranjang apa semua dah. Relax. Thailand Hayat apa? UMNO cari PAS. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya suruhkan diri saya, insya-Allah kita pertahankan Islam. Mati hidup dalam perjuangkan Islam. Insya-Allah. Sekalian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hayyina bil iman wa ambitna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.